Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah bijami mahamidihi kunyaha ma'adim tuminana ma'alam mana jami ni'amihi kunyaha ma'adim tuminana ma'alam wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Para jemaah muslimin muslimat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, sekali lagi syukur kepada Allah kerana masih memberi kesempatan untuk kita bersama malam ini menyambung pengajian kita di Kereta Hikmah yang ke-173. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. غيب نظر الخلق إليك بنظر الله إليك وغب عن وجود إقبالهم عليك بشهود إقباله عليك. Maksudnya hilangkan pandangan makhluk kepadamu kerana cukup, kerana puas dengan pandangan Allah kepadamu dan lupakan perhatian makhluk kepada kamu kerana melihat bahawa Allah sentiasa berhadap kepada kamu. Kita sebagai manusia hidup bermasyarakat, dan apa yang kita buat, kegiatan kita lakukan dilihat oleh orang, diperhati oleh orang, yang mana kadang-kadang kematian orang itulah yang menjadi memberikan kita semangat misalnya untuk melakukan sesuatu sebab orang tengok, sebab orang menilai misalnya. Nah, itu kita tidak boleh lagi dalam hidup bermasyarakat. Serta kita manusia yang secara tabiinya memang bermasyarakat. Orang tengok kita, kita tengok orang. Dan kadang-kadang pemerhatian manusia itu menjadi perkara besar. Malah karena perhatian manusia lah yang menjadi perkara besar pada kita, kerana itu banyak
dari kita antaranya hanya menghiasi soal-soal pandangan manusia, tidak mempedulikan pandangan Allah SWT. Dan hanya penampilan zahir sahaja yang kita ambil berat, sedangkan itu hanyalah pandangan tempat tilik pandang manusia. Adapun tentang pandangan Allah, yaitu terhadap jantung hati kita, yang itu jarang orang ambil berat. Yang orang ambil berat tentang soal pandangan manusia. Dan apa juga lah kadang-kadang sehingga dalam soal ibadah yang kita laku pun yang kita ambil kira pandangan manusia. Manusia tengok kita begini-begini, maka kita kena menyempurnakan ibadah kita kerana orang tengok. Jadi Ibn Athaillah Sekandari dalam katekemah ini nak mengajak atau nak mengingatkan kita bahawa hilangkan pandangan manusia itu. Ghayyib nazar al-khalqi ilaik. Hilangkan, ghaibkan. Ghaib itu ghaib, hilangkan pandangan makhluk kepadamu. Kerana cukup dengan penglihatan pandangan Allah kepada kita. Lebih lagi dalam soal ibadah yang kita buat, yang nak beri pahala, yang nak menilai bukan manusia, Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dalam yang lepas ada disebutkan ayat dalam surah Fussilat 53, awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Apakah tak cukup? Apakah engkau tidak merasa cukup, merasa puas dengan Tuhanmu, dengan pandangan Tuhanmu Allah Subhanahu wa ta'ala, bahawa dialah yang menyaksikan, dia yang menjadi syahid, wa huwa ala kulli syai'in syahid. Kenapa saya sebut, saya ada tegang mana syahid tu. Syahid tu mana saksi tu, saksi nikah tu, itu syahid. Orang yang mati syahid itu orang yang menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu syahid. Jadi Allah dalam ayat ini menyebut awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Apakah tak cukup untuk kita, untuk kamu, kata Allah, bahawa Allah menyaksikan apa yang kita buat. Menyaksi ni maknanya macam tadi, kalau saksi nikah dia kena hadir dalam majlis tu, dia kena ada dalam tu. Itu makna syahid, saksi. Jadi seolah-olah ayat menyatakan Allah memang berhadapan, menyaksikan apa yang kita buat, apa yang kita lakukan. Jadi sepatutnya bagi orang yang beriman, hilangkanlah pandangan manusia, cukuplah dengan pandangan Allah SWT terhadap apa yang kita lakukan. Kalau manusia tak tahu pun, sebab yang nak memberi ganjaran, yang nak memberi pahala terhadap apa yang kita buat itu Allah, bukan manusia. Manusia semuanya lemah, fakir, fuqara, semuanya mengharapkan Allah. Lalu kenapa kita masih lagi nak mencari pandangan manusia apa yang kita buat, khususnya dalam ibadah yang kita lakukan?
Tak ada apa-apa. Dan ayat-ayat Allah berkenaan dengan ini juga banyak. Misalnya dalam surah Yunus juga disebut ayat 61. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma takunu fi sya'an wa ma tatlu minhu min Qur'anin wa la ta'maluna min 'amalin illa kunna 'alaikum syuhudan istufiduna fihi wa ma ya'zubu 'an rabbika mithqalu dzarratin fil ardi wa la fis sama' wa la asghara min dzalik wa la akbara illa fi kitabin mubin. Itu ayat tu jelas secara khusus pula menyebutkan tentang amalan kita buat. Maksudnya, dan tidaklah engkau wahai Muhammad berada dalam satu keadaan, dan tidaklah engkau wahai Muhammad, ayat 27 Rasulullah. Tapi sebagaimana sudah maklumlah, ayat yang khusus tujuh Rasulullah itu termasuk pada umat dia. Kalau tidak ada pengkhususan ayat 7 Rasulullah, kalau itu bukan pengkhususan, maka itu termasuk kita. Jadi tidaklah engkau wahai Muhammad membaca Al-Quran itu. Dua. Dan yang ketiga, wala ta'maluna min amalan, yang itu 7 pada semua. Dan tidaklah kamu semua, termasuk kita, ta'maluna min amalin, beramal dengan suatu amalan, melakukan suatu perkara. Tidaklah kamu beramal dengan suatu amalan illa kunna alaikum syuhudan istufiduna fi, melainkan kami, kata Allah, melainkan kami alaikum syuhudah, menjadi saksi ke atas kamu. Itu secara khusus disebut wala ta'maluna min amalin illa kunna alaikum syuhudan istufiduna fi. Dan tidaklah kamu melakukan suatu amalan wahai manusia, melainkan kami, kata Allah, menyaksikan istufiduna fi, ketika kamu masuk mula melakukan amalan itu hinggalah akhir. Jadi itu ayat yang sangat jelas secara spesifik tentang amalan yang kita buat. Allah sentiasa memerhatikan. Wa ma ya'zumu an rabbika misqal dzarratin fil ardi wa la fis sama', dan tidaklah luput, hilang daripada Tuhanmu, perhatian Tuhanmu, walaupun seberat zarah di bumi maupun di langit, dan tidak juga yang lebih kecil daripada itu, yang lebih kecil daripada zarah itu, semuanya itu, dan tidak juga yang lebih besar, melainkan semuanya tercatat dalam kitab yang terang. Jadi itu diantara ayat-ayat, contoh-contoh ayat yang mengatakan bahawa Allah menyaksikan apa yang kita buat. Jadi kenapa sibuk dengan mengharapkan pandangan manusia, perhatian manusia terhadap apa yang kita lakukan, ibadah yang kita buat khususnya. Manusia ni tak ada apa-apa, manusia lemah, dia tak boleh beri apa-apa pun kepada kita. Hakikatnya, secara hakikatnya, tanpa izin Allah, manusia tidak boleh mendatangkan apa-apa kebaikan kepada kita. Begitu juga dengan kemudaratan. Jadi secara batinnya, janganlah mengharap atau melihat berkehendak kepada pandangan manusia itu.
ada banyak lagi ayat sebenarnya yang berkenaan dengan itu. Dengan mengatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menyaksikan apa yang kita buat dalam surah Fussilat tadi, kemudian dalam surah An-Nisa juga disebutkan wa kafa bi rabbika syahida wa kafa billahi syahida, cukuplah Allah yang menjadi saksi terhadap apa yang kamu buat. Wa kafa billahi hasiba dalam surah lain, dan cukuplah Allah yang menjadi penilai, hasib, yang nak memberikan ganjaran, menilai terhadap apa yang kita lakukan. Jadi tidak perlu kepada memerhati atau berkendak kepada pandangan manusia. Dalam sebuah hadis yang panjang, Rasulullah menyebutkan tentang bahawa manusia ini tak diberi apa-apa. Mereka lemah, malah aku menyebutkan fakir. Ya nas antumul fuqara, wahai manusia kamu semua adalah lemah. Jadi dengan itu jangan memerhati atau melihat dengan mata hati, dengan hati masih lagi mengharapkan pada manusia. Jadi ini memerlukan latihan dan meningkatkan keyakinan, keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis Allah menyebutkan, itu hadis riwayat Tirmizi daripada Abdullah bin Abbas, qala kuntu khalfan nabi khalfa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman faqala ya ghulam inni u'allimuka kalimat. Daripada Abdullah bin Abbas. Hadis ini riwayat oleh Imam At-Tirmizi dan hadis ini sahih. Kata Abdullah, satu hari aku di belakang Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah bersabda, ya gulam, wahai budak. Masa itu Abdullah bin Abbas masih lagi budak, remaja. Inni u'allimuka kalimat, aku nak ajar kepada kamu beberapa perkara. Kata Rasulullah, walaupun dia budak. Pertama, ihfazillah yahfazka. Ihfazillah yahfazka. Pertamanya kata Rasulullah kepada Ibn Abbas, jagalah Allah, peliharalah Allah, iaitu mengerjakan apa yang dia suruh dan tinggalkan apa yang dia larang. Itu makna menjaga Allah. Ini jagalah agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, perintah-perintah Allah. Yahfazka, pasti dia akan menjaga kamu. Yani Allah Subhanahu wa Ta'ala akan jaga kamu. Kemudian Rasulullah berpesan lagi, ihfazillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, peliharalah Allah, nescaya kamu akan dapati Allah itu sentiasa bersama kamu, yakni memberikan pertolongan. Kemudian selanjutnya Rasulullah berpesan lagi, iza sa'alta fas'alillah.
Bila kamu nak minta, maka mintalah kepada Allah. Nah, itu Allah ajar kepada Ibn Abbas. Nak minta, minta pada Allah. Karena sebenarnya manusia sama saja, semuanya lemah. Apakah hadis ini melarang kita nak minta dengan orang? Bukan maksud itu, ya. Tapi maksudnya pergantungan kita. Ketika kita minta, kita bergantung dengan manusia yang tidak dilarang. Adapun manusia sebagai wasilah, sebagai perantara, kita minta, maka itu tak ada masalah. Pergantungan kita tetap dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan begitu juga seterusnya, wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan kalau kamu nak minta tolong, berbagi dalam soal agama, dalam soal ibadah, yang itu memang tak ada siapa yang boleh tolong melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana yang diperintahkan apa ni? Rasulullah merintah kepada sahabat supaya berdoa, Muaz misalnya, dengan tinggal doa ini, iaitu Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa ibadatik. Ya Allah, tolong aku untuk mengingati Engkau. Itu dalam soal ibadah. Dan dalam Fatihah kita baca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kan dikau kami sembah, mengabdi diri, dan kan dikau kami mohon pertolongan. Ayat iyyaka nasta'in tu dia tak sebut tu minta pertolongan dalam hal apa. Iyyaka nasta'in, akan dikau kami mohon pertolongan tentang apa? Rezeki? Tentang apa ni? Tak sebut. Itu maksudnya dalam semua perkara, sama ada perkara-perkara yang besar dan sekecil-kecil perkara, semuanya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kena minta tolong dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Rasulullah pesan, wa istanta fasta'in billah. Kalau kau nak minta tolong, maka minta tolong dengan Allah. Ini juga bukan makna tak boleh minta tolong dengan orang, ya. Tapi dia adalah pergantungan kita, hati kita. Kalau minta tolong dengan orang pun, orang tu nak tolong kita, siapa yang menggerakkan dia? Pastinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hakikatnya memberi pertolongan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi minta tolong jangan pergantungan kita kepada makhluk. Pergantungan hati tetap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pesanan apa ni? Kemudian ini nak sebut wa'lam, nak menyatakan bahawa manusia ni semuanya lemah. Jadi tak perlu untuk kita nak mengambil perhatian manusia. Tak perlu, sebab semuanya manusia ni lemah. Al-Quran menyebutkan ya nas wa antumul fuqara. Wahai manusia seluruhnya, kamu semua fakir. Kita semua fakir. Semuanya miskin, memerlukan Allah SWT dalam setiap perkara. Lalu bagaimana kita berharap pada orang yang fakir, pada orang yang miskin sama dengan kita, yang dia pun tak boleh menyelesaikan masalah dia? Manusia ni ada aja masalah dia, ya? Kita tengok orang miskin dengan masalah miskinnya, orang kaya ada masalah dia, berbagai-bagai, dengan sakit itu sebagai, dia pun tak boleh selesaikan masalah dia. Lalu bagaimana kita berharap dengan mereka yang juga tidak boleh menyelesaikan masalahnya, yang sama dengan kita yang fakir? Jadi pergantungan mesti dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan tak boleh minta tolong secara zahirnya, bukan tak boleh, tapi jangan bergantung pada orang itu atau sesuatu itu. Dan seterusnya Allah mengingatkan yang ini nak apa ni?
Wa'lam, wahai Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, ketahuilah annal ummata law ijtama'at ala yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak. Nanti nak cerita tentang hakikat manusia tak boleh apa. Jadi itu salah cari perhatian manusia ini. Ketahuilah bahawa sesungguhnya umat itu, kalau mereka berkumpul semuanya, umat manusia ni semua berkumpul. Ini hadis ni Hadis lain ada menyebutkan kalau manusia kamu daripada awal hingga akhir, jin kamu daripada awal hingga akhir, mana berapa bilion, berapa apa ni, semuanya berkumpul untuk mendatangkan manfaat kepada kamu, mereka tidak akan mampu melakukan melainkan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu juga sebaliknya. Cuma ada ini disebut manusia. Ketahuilah bahawa umat atau umat itu juga termasuk bukan saja manusia. Umat mana masuk jin dan sebagainya, umat itu. Kalau semuanya berkumpul ala yanfa'uka bi syai', untuk memberikan manfaat, kebaikan, faedah kepada kamu dengan sesuatu, bi syai', dengan sesuatu yang sedikit, lam yanfa'uka, mereka tidak mungkin mampu untuk memberikan kebaikan, manfaat kepada engkau, illa bi syai'in qad kataballahu lak. Manusia tak boleh buat apa pun, walaupun sikit kebaikan dia tak boleh buat, melainkan sesuatu yang telah pun ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qad katabahu Allah, yang telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala, itu qada dan qadar. Dan begitu juga walau ijtama'ala an yadurruka bi syai', dan kalau semua umat manusia jin berkumpul untuk memberikan kemudaratan kepada kamu, mendatangkan kemudaratan kepada kamu dengan sedikit sahaja kemudaratan, lam yadurruk, mereka tidak boleh mendatangkan kemudaratan itu illa bi syai'in qad kataballahu alaik, melainkan dengan sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas kamu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, kalam telah diangkat, artinya menulis apa yang akan berlaku pada kita dah angkat dah. Wa jaffatis suhuf, dan suhuf telah pun kering, artinya perkara itulah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam rukun iman kita, bahawa semua perkara ini ada qada dan qadarnya. Jadi semuanya telah ditentukan Allah Subhanahu wa taala, dan dia pasti akan berlaku. Cuma kita tak bolehlah hanya dengan mata berserah kepada apa yang telah apa ni, sebab kita tak tahu apa yang Allah tentu untuk kita. Jadi tak bolehlah berserah. Kalau Allah dah tahu, bila pula engkau tahu Allah tentukan untuk kamu demikian? Cuma bila dia telah berlaku, barulah kita akan menggunakan itu. Artinya setelah kita berlaku, keyakinan itu di antaranya beriman pada qada dan qadar ini. Bila perkara itu dah berlaku, kita beriman bahawa dia adalah ketentuan Allah. Begitu akan menyebabkan kita akan rasa tenang, tidak sombong kalau sekiranya apa yang ditentukan itu kebaikan, dan tidak pula putus asa, putus harapan kalau perkara yang ditentukan itu tak baik. Likaila ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Jadi beriman pada qada qadar ni antaranya supaya kamu tidak putus asa apa yang kamu tidak perolehi, dan
supaya kamu tidak sombong dengan apa yang kamu dapat. Jadi bukan makna beriman qada, serah pada qada qadarnya. Itu silap besar dalam memahami apa ni. Jadi hadis ini jelas menyatakan tentang bahawa manusia tidak ada apa-apa keupayaan untuk memberikan kebaikan, begitu juga kemudaratan. Lalu kenapa kita masih lagi mengharapkan, masih lagi mengintai-ngintai pandangan manusia, khususnya dalam ibadah yang kita buat. Jadi inilah yang nak diperingatkan oleh Mu'tazilah Sekandari dalam kata hikmah yang ini, hilangkanlah pandangan makhluk. Artinya tak usah ambil kira sangat pandangan makhluk ini. Tapi cukuplah dengan pandangan Allah Subhanahu wa taala yang sentiasa memerhatikan kita. Itu sudah lebih daripada memadai. Lebih-lebih lagi sebagaimana disebutkan tadi, khususnya dalam ibadah yang kita buat. Terus kiralah pandangan orang tak ada ibadah yang kita buat. Bukan orang yang nak bagi kita pahala, bukan orang yang nak buat nak menilai kita, Allah Subhanahu wa taala. Jadi cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai saksi dan penilai. Sahal bin Abdullah At-Tustari, ini seorang ulama salafus salih. Dia digelar Imamul Arifin, imam pada wali-wali. Arif ni gelaran wali-wali Allah. Dia berkata kepada kawannya, Sahal bin Abdullah At-Tustari, dia kata kepada kawan dia, seorang tidak dapat mencapai hakikat kewalian. Kalau nak jadi wali, tak akan sampai hakikat kewalian itu sehingga menghilangkan pandangan orang dari fikirannya. Artinya pandangan orang tu tidak ada nilai di sisi dia, tak ada apa-apa. Sebab manusia ni sebagaimana disebutkan tadi, hakikatnya manusia semuanya adalah lemah. Malah yang mengatur kehidupan manusia adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi lebih baik melihat pada Allah, pandangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang takkan sampai jadi wali, tak sampai hakikat kewalian, kata Sahal, melainkan hilang pandangan orang daripada hatinya. Artinya dia tak ambil kisah sangat tentang pandangan orang ini. Lebih lagi pandang orang ni macam-macam lah, orang yang ada di bawah. Sebab kalau kita nak mencari kepuasan, nak beri orang puas dengan apa yang kita buat, itu tak mungkin. Disebutkan ridhan nas ghayatul la tudrak. Keredaan manusia, kesukaan manusia pada kita, apa yang kita buat, kita nak manusia redha, setuju. Ghayatul la tudrak adalah suatu tujuan, ghayah yang tidak mungkin dicapai. Itu gini, ingat, redha manusia tak mungkin kita capai. Usaha kata kita. Rasulullah SAW pun yang dia sampaikan bukan semua orang setuju, bukan semua orang redha. Usahakan Rasulullah, Allah pun orang tak setuju. Jadi jangan mencari keredaan manusia semata-mata. Kalau mencari redha Allah SWT, manusia redha, okey. Tapi kalau mereka tidak redha, tak setuju dengan apa yang kita buat, itu biasa. Sebab kita tidak mungkin boleh mendapat redha manusia. Manusia suka dengan apa yang kita buat itu.
Semua manusia suka, tak mungkin. Sehingga tidak melihat apa-apa di dunia hanya dengan Tuhan yang menjadikannya, sebab tidak ada seorang pun yang dapat menguntungkan atau merugikan. Itu sambungan daripada kata sahal. Sahal ni salafus saleh, itu yang berada di atas 300 tahun. Dia lahir 200 hijrah, tahun 200. Umur dia panjang, meninggal 333, mana 133 tahun umur dia. Sahal Abdullah, Sahal bin Abdullah Tustari. Seterusnya dia kata, tak sampai hakikat kewalian sehingga dia tidak melihat apa-apa di dunia hanya dengan Tuhan yang menjadikannya. Artinya apa yang dia nampak, apa sahaja yang berlaku, dia melihat Allah SWT. Yang itu yang Al-Quran sebut, fa inna ma tuwallu fasamma wajhullah. Di mana saja kamu berpaling melihat, maka di sana ada Allah, di sana ada wajah Allah, ada zat Allah SWT. Artinya sesuatu perkara yang menunjukkan bahawa Allah yang melakukan. Sampai macam tu. Jadi nak sampai hakikat wali, kata Sahal, sehinggalah kamu boleh melihat apa sahaja yang berlaku di keliling kamu, itu adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tidak ada seorang pun yang dapat menguntungkan atau merugikan. Itu juga mana kena pandangan hati itu. Tak ada siapa yang boleh mendatangkan keuntungan, begitu juga mendatangkan kerugian atau kemudaratan, sebagaimana dalam hadis tadi. Atau menghilangkan perasaan diri sehingga tidak menghiraukan orang dan tidak takut kepada mereka apa saja yang akan terjadi. Artinya semata-mata kerana dalam melaksanakan perintah Allah, dia tidak takut dengan manusia. Ini cerita yang masyhur tentang manusia ni, yang kita nak agak pandangan manusia ni kita pening. Jadi lebih baik melihat, memandang kepada pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Cerita kisah Luqman Al-Hakim yang akhirnya ketika memberi nasihat kepada puteranya, diajak masuk ke pasar dan berkenderaan keldai. Dia dengan anak dia bawa keldai, dia yang berkenderaan dan anaknya menuntunnya, pimpin, tarik tali keldai itu. Kisah ini masyhur ya. Sebenarnya Luqman nak mengajar anaknya tentang manusia, sifat manusia. Jangan ambil peduli sangat hal mereka, pandangan mereka. Sebab apa pun kita buat, bukan semua manusia setuju. Ada saja yang tak setuju, ada saja yang tak betul. Jadi mula-mula masuk berkenderaan dan anaknya yang tarik, menuntunnya. Orang mencelanya. Orang tengok, orang cela dia, orang tua yang kejam. Dia pula anak tarik. Dia naik keldai sedap-sedap, anak dia suruh tarik. Kemudian dia pula dia berkenderaan dan anaknya disuruh berjalan. Kemudian dia suruh anaknya naik. Tiba-tiba ada orang mencela, suruh anaknya pula dia turun. Ada juga orang yang mencela pula. Maknanya anaknya pun orang tua pula suruh berjalan, dia naik atas tu, tak kena juga. Kemudian dua-duanya naik satu keldai tu. Luqman naik, anaknya pun naik. Orang cela juga, orang mencela juga, artinya tak patut naik keldai 2 ekor, tak laratlah kawan tu nak bawa tanpa dua-dua naik, tak kena juga. Kemudian akhirnya dua-dua turun, tarik keldai dia, dua-dua tarik, tak kena juga. Bodoh, tak ada keldai tak nak naik. Jadi mana yang kena? Jadi itu sebenarnya nak mengajar bahawa pandangan perhatian manusia ni tak ada yang kena.
pada apa ni, ada sahaja mereka yang tak setuju. Oleh kerana itu janganlah memerhati atau mengintai pandangan manusia. Lebih baik kita mencari pandangan atau keredaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu insya-Allah setakat itu kita sambung lagi, man arafal haqqa syahidu fi kulli syai'. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Allahumma alimna ma jahilna wa zakkina ma nasina. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam.